Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimin illa khusara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وطاعته لعلكم ترحمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, saya mengambil peluang ini untuk menyeru diri saya dan jemaah sekalian agar meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jal dengan mentaati perintah dan menjauhi larangannya. Khutbah Jumaat akan mengupas tajuk Ukhuwah Islamiyah, suatu penilaian semula. Di antara kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada golongan mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah merasai nikmat persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah setelah mereka bersengketa atas nama bangsa, kaum dan wilayah yang ditahluki. Sejarah menunjukkan bahawa bangsa Arab telah berperang dan berbunuh-bunuhan sesama sendiri sejak sekian lama. Namun, setelah kedatangan Islam, mereka disatukan di bawah ikatan syahadah dan melupai persengketaan yang telah meragut korban nyawa manusia yang banyak dalam sejarah amat panjang. Tegasnya, agama Islam telah memuliakan konsep ukhuwah Islamiyah dengan anugerah tertinggi melalui ikatan tali persaudaraan yang kukuh dan menyatukan umat Islam di bawah akidah yang suci dan murni. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kalimah ukhuwah dalam bahasa Arab bererti saudara kandung. Dengan kalimah tauhid dan syahadah, umat Islam dengan latar belakang sudut nasab, keturunan dan darjat yang pelbagai tidak dibezakan kecuali dengan iman dan takwa. Inilah mafhum dan dasar persaudaraan Islam yang perlu difahami untuk merealisasikan masalah umum dan objektif syarak yang menjadi teras pelaksanaan syariat Islamiyah. Persaudaraan dan ukhuwah berdasarkan kefahaman yang umum ialah hubungan kerabat dan hubungan darah. Namun, Islam telah meluaskan hubungan dakwah dengan ikatan ilahi yang menjadi setiap individu mempunyai hak khusus yang ditentukan oleh syarak. Dasarnya, ini menjadi individu yang berkulit hitam menjadi saudara kepada individu yang berkulit putih. Individu yang berbangsa Arab menjadi saudara kepada individu yang Melayu. Berdasarkan persaudaraan ini, darah, maruah, perasaan, kebajikan saudaranya seakidah perlu dijaga oleh setiap Muslim. Rasulullah SAW memegang tangan Ali bin Abi Talib dan mengangkatnya seraya berkata, "Inilah saudaraku di dunia dan di akhirat." Lantas baginda SAW memerintahkan semua sahabat agar berbuat demikian sebagai teladan yang perlu dicontohi oleh umatnya yang lain. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, demikian cinta yang diungkap secara lisan dan dibuktikan dengan ikhtar dan pengorbanan sehingga umat Islam berjaya meraih kejayaan demi kejayaan. Inilah kehebatan perpaduan yang tidak dapat ditandingi oleh mana-mana kekuatan maddi dan taktikal, ketenteraan di atas muka bumi. Justru tidak hairan kenapa ukhuwah Islamiyah menjadi sebahagian besar objektif dan hikmah dalam semua pelaksanaan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat sahaja dalam rukun Islam, menyuburkan persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah merupakan sebahagian objektif yang ingin dicapai dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh, umat Islam sangat dituntut melaksanakan solat fardu secara berjemaah dan dalam bacaan tahiyat kita saling berdoa sesama umat Islam melalui lafaz Assalamu alayna wa ala ibadis salihin. Seterusnya dalam ibadah puasa kita diajar untuk merasai secebis keparitan dan kehidupan yang miskin agar timbul kesedaran untuk membantu mereka. Dalam ibadah zakat pula kita mengeluarkan sebahagian kecil rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan kepada asnaf yang sebahagian besarnya terdiri dalam kalangan umat Islam yang amat memerlukan bantuan. Akhir sekali, umat Islam disatukan di Mekah dan ibadah haji dan di hadapan Baitullah untuk membuang rasa bangga dan sombong terhadap nasab keturunan, pangkat dan darjat yang dimiliki. Tegasnya, ibadah haji adalah medan untuk mempamerkan kekuatan perpaduan umat Islam yang perlu digeruni oleh musuh-musuh Islam dan menjadi kemuncak ukhuwah Islamiyah yang sebenar. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, ternyata objektif terbesar syariat Islamiyah ialah memelihara keutuhan ukhuwah Islamiyah sebelum beralih kepada teras pelaksanaan syariah yang lain. Hal ini kerana tanpa keutuhan dan perpaduan umat Islam, segala objektif dan intipati syarak pasti gagal dilaksanakan secara berkesan.
Pada hari ini, kefahaman umat Islam terhadap konsep ukhuwah Islamiah masih kabur dan membimbangkan. Ukhuwah Islamiah tidak lagi dilihat sesuatu nilai penting dalam sistem masyarakat dan negara yang perlu dipertahankan. Masing-masing dilihat cuba membawa diri dan berasa mampu hidup tanpa bermasyarakat, jiran, tetangga dan sahabat handai. Oleh itu, menjaga hati dan perasaan orang lain bukan sesuatu yang penting bagi individu seperti ini. Sesiapa yang terluka, sesiapa yang tersinggung dan siapa yang menangis, siapa yang berana, siapa yang terseksa bukanlah kesalahan besar dan itu semua tidak penting bagi dirinya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, berdasarkan kenyataan sebelum ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran yang besar kepada Muslim yang mengambil berat kebajikan saudaranya. Sidang Jumaat sekalian, besarnya sesuatu ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menunjuk besarnya cabaran yang terpaksa dihadapi oleh seseorang dalam melaksanakan tanggungjawab ini. Tambahan, kita terpaksa berhadapan dengan realiti semasa menunjukkan bahawa tahap kepedulian umat Islam terhadap tanggungjawab sesama umat Islam masih berada tahap yang rendah. Media sosial mampu memberikan bukti yang sangat jelas bahawa hubungan ukhuwah sesama umat Islam sedang dilanda musibah dan ancaman yang serius. Lihat saja pada ruang komentar media sosial, pasti kita akan menemui komen-komen yang sangat kasar. Bahkan ada pihak yang sanggup melabelkan pemimpin tertentu dengan panggilan yang sangat hina seperti syaitan, munafik dan sebagainya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, saya akhiri khutbah pada hari yang mulia ini dengan memetik beberapa firman Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dihayati dalam masa yang singkat ini. Firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-akhila'u yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun 'alal muttaqin. Maksudnya, pada hari itu sahabat-sahabat karib sesetengahnya akan menjadi musuh kepada sesetengahnya yang lain, kecuali orang-orang yang persahabatannya berdasarkan takwa, iman dan amal soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, taftahu abwabal jannah yaumil isnain wa yaumil khamis fayaghfiru likulli ibadillah ya syarikalah la yusyriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna'u fayaqalu anzuru hazina hatta yastaluha anzuru hazina hatta yastaluha. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu syurga dibuka setiap Isnin dan Khamis dan diampunkan dosa setiap hamba tidak mensyirikkan Allah kecuali lelaki yang bergaduh dengan saudaranya. Lalu dikatakan, tangguhkanlah pengampunan dosa bagi kedua-dua mereka sehingga mereka berdamai semula. Ulama menyimpulkan bahawa persahabatan dapat dibahagikan kepada 3 darjat. Yang pertama ialah persahabatan yang dibina kerana dunia. Persahabatan ini akan hilang bila hilangnya dunia. Dan sebab kedua, persahabatan yang terjalin dalam urusan maksiat. Persahabatan ini akan bertukar menjadi persengketaan yang amat dahsyat di akhirat kelak. Yang ketiga, persahabatan yang bertunaskan kerana dunia dan di akhirat. Ia akan kekal abadi di dunia dan di akhirat. Hari ini dalam kelemahan yang membelenggu umat Islam tanpa kekuatan politik antara bangsa dan dilihat sangat lemah di tanah air sendiri. Entah apa lagi yang tinggal untuk mempertahankan syiar dan kedaulatan Islam jika ikatan ukhuwah Islamiah yang selama ini menjadi tunjang kekuatan bangsa dan ummah hilang dan lenyap begitu saja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqil wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amrakum bi amrin bada'an fihi bi nafsihi wa sanni wa bi malaikatihi musabbahu bi kudusihi. Qala Allah ta'ala mukhbiran wa amiran inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وعن أزواج نبينا متخرة من الأدناس وعن أهل بيته وقرابته وعن سائر الصحابة الأكرمين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك ربانية وبحفظ وكياتك صمدانية اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والميحان بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بعدل وإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكره على نعمه يزدكم واسأله في فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون